Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Baiklah, saya Nur Faikah Nasuha binti Muhammad Zafrullah. Boleh panggil Faikah. Saya merupakan Ansara Kota Putra. Saya bekas pelajar MRSM Kota Putra dan menduduki SPM pada tahun 2015. Baru lagi kan? Masih baru lagi. Jadi saya belum bekerja, namun saya merupakan pelajar tahun akhir dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Major Bahasa Melayu dan Minor Pendidikan Seni Visual. Saya sedang belajar di Institut Pendidikan Guru ataupun lebih dikenali sebagai IPG di kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai Kuala Lumpur. Jadi baiklah, pada hari ini melalui video ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai karier sebagai seorang guru. Walaupun saya masih lagi belum mendapat jawatan secara sah sebagai seorang guru, namun sebagai pelajar tahun akhir di Institut Pendidikan Guru, saya telah pun menjalani praktikum selama 2 kali di sekolah kebangsaan di sekitar Kuala Lumpur, yang mana saya bolehlah menerangkan dengan sedikit mengenai tugas-tugas seorang guru dan juga apa tugas harian seorang guru, bagaimana profesi keguruan itu dan sebagainya. Selain itu, saya juga boleh terangkan kepada adik-adik yang berminat untuk masuk dan menyambung pelajaran di Institut Pendidikan Guru ataupun lebih dikenali sebagai IPG. Kalau adik-adik semua berminat untuk menjadi seorang guru, adik-adik bolehlah apply IPG, Institut Pendidikan Guru, dan pilihlah subjek-subjek yang sesuai dengan minat adik-adik, yang sesuai dengan keputusan adik-adik. Baiklah, untuk pengalaman belajar di IPG bagi saya merupakan suatu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan dan akan saya ingat sampai bila-bila di dalam hidup saya. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana untuk memasuki IPG itu sendiri, kalau adik-adik semua berminat untuk menjadi seorang guru, adik-adik perlu mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam IPG, mengikut subjek-subjek yang adik ingin ajarkan. Namun untuk memohon di dalam IPG, adik-adik perlu ambil kira, maknanya keputusan SPM adik-adik juga menentukan adik-adik akan dapat profession ataupun option apa di dalam IPG. Sebagai contoh, saya memang minta IPG, pilihan pertama saya ialah bahasa Inggeris dan pilihan kedua saya ialah bahasa Melayu. Namun oleh kerana keputusan SPM saya lagi bahasa Melayu tu lagi tinggi daripada bahasa Inggeris, jadinya saya telah mendapat pilihan kedua, iaitu option bahasa Melayu. Jadi selepas adik-adik telah mendaftarkan diri, membuat permohonan secara atas talian, secara dalam talian lah di dalam IPG punya platform kan, adik-adik perlu tunggu sehingga dipanggil. Setiap orang yang mendaftar dan memohon akan dipanggil untuk membuat ujian kecergasan fizikal. Ujian kecergasan fizikal ni lah yang akan menentukan sama ada fizikal kita cergas atau tidak. Nak jadi cikgu bukan sahaja perlu pandai, bukan sahaja ditengok pada keputusan peperiksaan adik-adik, tetapi dia juga nak tengok tahap kecergasan adik-adik. Nanti ujian fizikal tersebut akan ada break test, akan ada ujian kecergasan yang lain lah. Jadi adik-adik perlu melepasi ujian-ujian tersebut, dan selepas itu barulah dia akan memanggil pelajar-pelajar yang sudah ditapis, calon-calon yang sudah ditapis melalui ujian tersebut untuk sebuah interview ataupun temuduga. Jadi semasa proses temuduga itu, apabila kita dah dapat temuduga,
kita akan pergi ke temu duka itu dan akan ditanyalah soalan-soalan mengenai pengajaran dan sebagainya. Siapa yang dah dapat temu duka nanti boleh komen dekat bawah untuk tanya akak dengan lebih lanjut mengenai apa yang perlu awak sediakan. Sebab video ni pun akak tak boleh bagi lama kan. Jadi pengalaman yang boleh saya ceritakan di dalam video ini ialah saya sangat seronok berada di IPG kerana Institut Pendidikan Guru ini tidak sama seperti universiti. Institut Pendidikan Guru mempunyai peraturan yang lebih ketat. Bagi saya, Institut Pendidikan Guru mempunyai peraturan yang lebih ketat kerana ia ingin melatih kita semua untuk menjadi seorang guru yang berdisiplin. Maknanya kalau di universiti awak tak ada beratur perhimpunan pagi Isnin dan sebagainya kan. Tetapi kalau awak berada di IPG, kita akan ada peraturan seperti kena pakai baju kurung setiap masa, pakai baju formal macam nak pergi mengajar setiap masa semasa kelas. Lepas tu selain peraturan-peraturan itu, aktiviti sangat banyak di IPG. Contohnya kalau awak minat dalam bidang sukan, awak boleh meneruskan minat awak tu di dalam IPG kerana IPG ni sangat terbuka untuk kita masuk pelbagai acara sukan. Macam saya menyertai pasukan bola tampar di IPG dan boleh mewakili IPG lah untuk bertanding dengan IPG lain. Ada banyak piala pengarah IPG se-Malaysia, piala pengarahnya boleh setiap tahun lah diadakan sebelum COVID ni lah. Sekarang memang semuanya tertangguh dahulu kerana COVID-19 ini. Selain itu, kalau awak minat dengan sukan, awak boleh sertainya di dalam IPG. Kalau awak minat dalam bidang kepimpinan, awak boleh sertainya juga. Kalau awak minat dalam bidang kebahasaan, semuanya ada. IPG ni ibaratkan sekolah tetapi lebih advance. Macam tu. Sebab kalau awak nak masuk, contohnya awak minat dalam debat dan sebagainya, dekat IPG pun ada pertandingan debat, boleh masuk juga. Peluangnya lebih meluas. Ini adalah kerana Institut Pendidikan Guru sangat menekankan supaya siswa-siswa pendidik ini untuk lebih outspoken, lebih banyak bercakap, berkomunikasi. Sebab apa? Nanti di sekolah kita akan bercakap juga, akan mengajar, akan berhadapan dengan murid-murid, dengan guru-guru lain, dengan warga sekolah, ibu bapa dan sebagainya. Jadi pentinglah untuk guru-guru ini mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut sebagai extra curriculum lah. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik semua, di Institut Pendidikan Guru, awak boleh sambung pembelajaran awak selama 5 tahun di sana untuk mendapatkan degree atau ijazah sarjana muda dalam bidang perguruan. Okey, 5 tahun itu ialah, tahun pertama ialah tahun persediaan, program persediaan ijazah sarjana muda perguruan. Semasa program persediaan inilah dia ibaratkan asasi. Semasa program persediaan inilah awak didedahkan dengan subjek-subjek asas bagi option awak. Contohnya macam saya, option Bahasa Melayu. Saya semasa PPISMP ataupun program persediaan, saya telah didedahkan dengan subjek-subjek asas bagi option saya, iaitu Bahasa Melayu, seperti subjek sastra dan sebagainya. Selain itu, di dalam program persediaan ini juga awak akan didedahkan dengan subjek-subjek asas untuk pedagogi, subjek-subjek asas di dalam pendidikan. Awak juga akan didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan secara amnya. Awak juga selain itu di dalam subjek untuk program persediaan ini bukan sahaja subjek option awak. Contohnya macam saya dulu, saya adalah pelajar option Bahasa Melayu, tetapi bukan subjek Bahasa Melayu saja yang perlu saya belajar. Semasa program persediaan, ada juga subjek matematik seperti statistik asas. Ada juga subjek Bahasa Inggeris seperti English Language Proficiency kalau tak silap. Ada juga subjek untuk pendidikan jasmani, seperti subjek kecergasan fizikal. Ada banyak subjek yang merangkumi
semua aspek untuk program persediaan 1 tahun. Jadi untuk tahun seterusnya, tahun kedua sehingga tahun kelima, awak akan jalani program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ataupun dikenali sebagai PISMP. Apa itu program Ijazah Sarjana Muda Perguruan? Di dalam tahun inilah awak akan mempelajari pelbagai teori berkaitan dengan pendidikan, pelbagai teori berkaitan dengan option awak, serta awak akan mengikuti beberapa fasa praktikum di dalam tahun-tahun ini. Dan pada tahun terakhir, seperti yang saya sedang hadapi sekarang, kini saya sedang menyiapkan kajian saya mengenai pendidikan untuk melengkapkan diri saya sebagai seorang pelajar dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Baiklah, saya akan terangkan mengenai apa yang akan awak belajar di dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Seperti yang telah saya terangkan, tahun pertama ialah program persediaan. Awak belajar secara asaskan teori semua. Untuk 4 tahun yang seterusnya, ada 8 semester. Semester 1, awak akan mula belajar mengenai teori-teori untuk pendidikan, teori-teori dalam pedagogi, bagaimana untuk mengawal kanak-kanak, teori-teori psikologi kanak-kanak, dan juga teori-teori di dalam option awak, sama ada subjek major ataupun subjek minor. Jadi, untuk semester 1, itu yang awak akan belajar. 2, 3 dan 4 dan seterusnya juga akan berterusan. Subjek-subjek yang berbeza yang meliputi semua jenis pedagogi, semua jenis pentaksiran, semua jenis pembelajaran. Cumanya, untuk semester 1, awak akan belajar sahaja. Mulai semester 2, semester 3 dan semester 4, ada 3 semester, awak sudah boleh turun padang ke sekolah. Setiap semester, awak diberi masa 1 minggu untuk pergi ke sekolah pilihan awak sebagai seorang pemerhati di dalam program Pengalaman Berasaskan Sekolah ataupun PBS. Semester 2, 3 dan 4, maknanya awak akan menjalani PBS selama 3 kali di dalam proses pembelajaran awak. 3 kali PBS ini, awak sebagai pemerhati. Awak turun ke padang, awak turun ke sekolah. Awak sebagai pemerhati, awak boleh memerhati suasana sebenar di sekolah sebagai seorang guru. Awak juga boleh memerhati cara cikgu mengajar. Awak juga boleh memerhati bagaimana pengurusan sekolah. Dan awak juga boleh memerhati bagaimana guru-guru di sekolah mengaplikasikan apa yang awak pelajari semasa berada di IPG. Semester 2, 3 dan 4. Mulai semester 5, awak bukan sahaja belajar di IPG. Awak juga diberi peluang untuk menjalani praktikum. Semester 5 dan semester 7. Semester 6, awak akan belajar di IPG seperti biasa untuk pengenalan kajian. Semester 5 dan 7, setiap semester itu awak diberi masa 3 bulan untuk turun ke padang sekali lagi, namun bukan sebagai pemerhati, tetapi sebagai seorang guru praktikum. Guru praktikum ini diberi masa selama 3 bulan di sekolah dan akan diberi seorang guru pembimbing untuk subjek major dan seorang pembimbing untuk subjek minor. Jadi, guru pembimbing di sekolah tersebut akan membimbing awak untuk mengajar dengan lebih baik. Sebelum ini, awak hanya memerhatikan. Tetapi, untuk guru praktikum, awak sendiri akan mendapat jadual waktu, akan mendapat tugas-tugas sebagai seorang guru di sekolah. 3 bulan untuk semester 5 dan 3 bulan untuk semester 7. Awak akan dinilai juga oleh pensyarah penyelia awak bagaimana awak mengajar, bagaimana awak mengaplikasikan segala ilmu yang awak pelajari di IPG. Semester 5 dan 7. Semester 6, awak akan lebih banyak belajar mengenai
tajuk-tajuk untuk persediaan menyiapkan kajian awak. Dan sekarang saya merupakan pelajar tahun akhir semester 7, akan masuk semester 8 tak lama lagi. Untuk semester 8, awak perlu pergi ke sekolah selama sebulan sebagai guru internship dan menyiapkan kajian awak. Awak kena siapkan kajian awak untuk menyelesaikan program ijazah sarjana muda perguruan. Seronok kan? Di IPG, awak bukan sahaja belajar mengenai teori nak mengajar, teori tentang option, teori tentang pendidikan. Awak bukan sahaja belajar teori, tetapi setiap semester awak akan turun padang ke sekolah untuk merasai sendiri, untuk mengaplikasikan semua perkara yang awak sudah pelajari di IPG. Itulah yang seronoknya bagi saya pengalaman belajar di IPG. Selain itu, apa yang menyeronokkan saya juga pengalaman saya belajar di IPG. Di IPG terdapat banyak sangat program yang dapat membina ketahanan diri kita, kekuatan diri kita secara fizikal, secara mental untuk menjadi seorang guru. Sebagai contoh, di IPG akan ada program Bina Insan Guru. Kita akan pergi berkemah di kawasan luar selama beberapa hari dengan pelbagai aktiviti dan slot yang menarik. Selain itu, di IPG juga ada pelbagai program untuk menguji tahap kecekapan kita sebagai seorang siswa guru. Pada pendapat saya, untuk pelajar IPG, kita seharusnya cekap dalam semua perkara. Ini adalah kerana IPG sangat banyak melaksanakan program, sama seperti semasa saya berada di MRSM dulu. Saya rasa adik-adik pun sama kan? Sebelum wujudnya COVID-19 ini, saya rasa MRSM juga sangat aktif untuk mengadakan pelbagai program. Jadi saya rasa IPG ini merupakan satu perkara, satu tempat yang seakan-akan MRSM yang membuat pelbagai jenis program dan kita sebagai pengelola. Saya dapat katakan begitu kerana di MRSM saya juga merupakan bekas badan wakil pelajar. Jadi saya faham bagaimana pengurusan program itu sendiri. Jadi bila sampai di IPG, saya juga merupakan seorang jawatan kuasa perwakilan pelajar yang mana saya juga menguruskan program-program di IPG. Itu juga merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat kita sebagai persediaan untuk kita menjadi seorang guru yang baik, guru yang cemerlang di sekolah nanti, insya-Allah. Baiklah, untuk peluang kerjaya. Kalau kita bercerita mengenai peluang kerjaya, saya yakin ramai dalam kalangan adik-adik sendiri yang sudah sedia maklum bahawa Institut Pendidikan Guru merupakan antara cabang yang paling cepat untuk awak menjadi seorang guru. Ini adalah kerana program ijazah sarjana muda perguruan itu telah menetapkan kita di dalam option apa dan di sekolah apa, jenis apa. Contohnya saya merupakan program ijazah sarjana muda perguruan pengkhususan dalam bahasa Melayu sekolah rendah. Jadi, sebaik sahaja saya menghabiskan ijazah sarjana muda saya akan dipostingkan, dihantar ke sekolah rendah untuk mengajar bahasa Melayu dan juga subjek minor saya lah, iaitu pendidikan seni visual. Jadi kalau dapat saya ceritakan di sini, setakat ini saya memerhatikan dan melihat peluang kerjaya sangat tinggi untuk pelajar Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru, kalau saya lihat senior saya sebelum ini pun selepas sahaja selesai bergraduasi, mereka hanya menganggur selama 2 hingga 3 bulan sebelum dipanggil untuk masuk ke sekolah sebagai seorang guru. Jadi bagi saya, peluang kerjaya untuk menjadi seorang guru apabila awak masuk ke dalam Institut Pendidikan Guru adalah sangat tinggi kerana
Institut Pendidikan Guru ini merupakan sebuah institut yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Baiklah, tugas sebagai seorang guru, walaupun saya masih lagi belum mendapat jawatan secara sah sebagai seorang guru, namun saya telah menjalani praktikum selama 2 kali, 2 fasa, 3 bulan dan 3 bulan, 6 bulan di sekolah, dan akan menjalani internship juga tidak lama lagi. Saya mempunyai banyak pengalaman berada di sekolah dan dapat saya simpulkan bahawa tugas seharian sebagai seorang guru sangatlah mencabar namun sangat menyeronokkan. Okey, baiklah. Tugas harian seorang guru seperti biasalah, tugas hakiki kita adalah untuk mengajar di dalam kelas. Sebelum mengajar, kita perlu menyediakan bahan bantu mengajar, kita perlu sediakan rancangan pengajaran harian dan kita perlu bersedia susun setiap langkah-langkah yang akan kita ajar. Kita nak ajar apa hari itu, kita nak ajar guna bahan apa. Kita kena sediakan bahan itu dengan lebih awal supaya apabila kita masuk kelas dengan persediaan, dengan bahan yang mencukupi, murid-murid akan dapat memahami apa yang ingin kita ajarkan. Jadi pada saya, apa yang menariknya tugas sebagai seorang guru ini ialah selepas kita selesai mengajar, kita bertungkus lumus merancang, menyediakan bahan dan sebagainya. Kita berfikir cara yang terbaik untuk mengajar murid-murid, supaya mereka mudah faham, terutamanya untuk sekolah rendah. Kita ajar perkara-perkara yang basic, yang asas. Contohnya untuk tahun 3, tahun 4 saya praktikum, saya mengajar tahun 3, tahun 4. Asas bahasa Melayu, tata bahasa Melayu yang asas. Ajar bagaimana untuk membuat ayat, ajar bagaimana untuk membuat karangan. Namun begitu, bagaimana cara yang terbaik, cara yang paling mudah untuk membuatkan mereka faham. Anak-anak kita, anak-anak murid kita, ada yang tak tahu membaca, ada yang tak tahu menulis. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk merancang kelas kita selama sejam pada hari tersebut supaya murid-murid kita faham apa yang kita ajarkan. Jadi kita merancang, kita rancang, kita sediakan bahan, dan apabila kita masuk ke dalam kelas, kita berjaya laksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran itu, kita akan rasakan suatu kejayaan yang amat besar. Bagi saya itu adalah kejayaan yang amat besar apabila murid-murid saya dapat memahami apa yang cuba saya sampaikan. Contohnya, saya gunakan cara yang mudah untuk mengajar, dan apabila saya ajar perkara tersebut, murid-murid dapat faham dan ingat, saya akan merasa sangat berjaya. Maknanya apa yang kita rancang berjaya. Itu merupakan satu kepuasan bagi saya sebagai seorang guru, walaupun pada masa itu baru sebagai seorang guru pelatih. Jadi apa yang menariknya di dalam tugas ini ialah kepuasan mengajar itu sendiri apabila kita lihat murid-murid yang sebelum kita masuk kelas, mereka tidak tahu mengenai ilmu tersebut. Apabila kita selesai mengajar, mereka dapat faham, mereka dapat terangkan balik apa yang kita belajar, apa yang kita ajarkan. Jadi itu merupakan satu kepuasan dan perkara yang sangat menarik bagi saya sebagai seorang guru. Selain itu, guru-guru juga mempunyai tugas-tugas lain yang hakiki dan yang bukan hakiki. Namun apabila wujudnya sifat seorang guru, apabila wujudnya semangat seorang guru, profesion keguruan itu sendiri menjadikan kita semua seronok untuk melaksanakan semua tugas di sekolah dengan sangat baik. Kita akan merasa seronok untuk laksanakan setiap tugas tersebut, walaupun tugas tersebut sebenarnya amatlah sukar. Bukan mudah ya untuk mendidik anak-anak murid kita yang masih kecil.
Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Kalau adik-adik yang menonton video ini ada sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan terutamanya mengenai IPG, mengenai profession keguruan, boleh komen di bawah, dan insya-Allah saya akan cuba jawab dan bantu sebaik mungkin. Apa yang penting, tanamkan niat di dalam hati. Apa niat sebenar untuk belajar, niatkan betul-betul. Kalau awak betul nak jadi seorang guru, apa niat awak untuk menjadi seorang guru, dan tanamkan niat di dalam hati. Andainya betul awak nak jadi seorang guru, awak berniat untuk membantu anak bangsa, untuk menyebarkan ilmu supaya ilmu tersebut bermanfaat. Paling penting menjadi seorang guru ini ialah ilmu bermanfaat yang dikongsikan kepada murid-murid, kepada anak-anak murid kita, dan akan mereka gunakan sehingga mereka besar, sehingga mereka meningkat remaja, meningkat dewasa. Mereka akan gunakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. 3 amalan ataupun 3 perkara yang seorang manusia itu boleh bawa sehingga ke liang lahat ialah antaranya ilmu yang bermanfaat. Jadi semoga adik-adik yang berminat untuk menjadi seorang guru itu tetapkan niat, tajdid niat awak, tajdid niat anda, tajdid niat awak nak memberi ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak murid awak. Saya doakan yang mana yang ingin menyambung pelajaran sebagai seorang guru berjaya untuk masuk dalam IPG dan keluar menjadi seorang guru yang sangat cemerlang dunia akhirat, insya-Allah. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kalau adik-adik ada apa-apa pertanyaan mengenai cara untuk masuk ke IPG, bagaimana untuk menjadi seorang guru, bagaimana nak sambung pembelajaran sebagai seorang guru, kalau ada pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh komen di bawah ini dan insya-Allah saya akan cuba jawab dengan baik, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.